Saya agak hairan kenapa dia tidak berani untuk mengemukakan kertas putih. Sedangkan selama ini dia mendakwa bahawa banyak unsur-unsur penyelewengan, dan kalau benar ada unsur-unsur penyelewengan, maka dia tidak seharusnya menyembunyikan apa-apa unsur penyelewengan dan tidak harus melindungi mana-mana pihak yang terlibat dalam penyelewengan. Sebab bagi saya PAS mendukung satu sikap ketelusan yang tinggi dan mempunyai amanah yang sangat tinggi, dan sebab itu kita kerajaan Pakatan Rakyat yang diteraju oleh PAS sangat berani untuk berhadapan dengan situasi ini. Jika benar yang berhormat Datuk Mukhris mengatakan bahawa ada unsur-unsur penyelewengan, maka dia harus berani untuk mengemuka dan mendedahkan kepada pihak, bukan hanya mewawarkan bahawa ada penyelewengan, tetapi apa dia butiran penyelewengan dan siapa yang terlibat dengan penyelewengan, apa kesan kepada keuangan dan sebagainya. Satu. Yang keduanya, kalau dia tidak berhasrat untuk mendedahkan dalam bentuk kertas putih ataupun menyediakan dan mengeluarkan kertas putih, tetapi bagi saya bahawa kalau dia mempunyai bukti yang cukup, maka dia perlu mengemukakan langkah-langkah dan tindakan-tindakan proses undang-undang terhadap mereka-mereka yang terbabit dan terlibat dalam sebarang bentuk penyelewengan. Jadi, dan juga penyalahgunaan kuasa dalam Queen. Jadi dia tak boleh bercakap tanpa ada asas yang kukuh, selain daripada hanya untuk menjadi propaganda politik murahan, untuk melindungi segala kegagalan mereka dalam menguruskan Queen dalam tempoh yang begitu singkat. Jadi saya minta, kalau beliau tidak bersedia mengemukakan kertas putih dan tidak bersedia untuk mengambil apa-apa tindakan kepada mana-mana orang yang dikatakan terlibat, maka saya minta dia tolong duduk diam, jangan bercakap lagi tentang isu Queen ini. Jadi dia seharusnya, isu-isu yang kononnya kata ada penyelewengan, jadi dia perlu mendisiplinkan diri dia, plasterkan mulut dia daripada bercakap soal-soal yang dia sendiri tak boleh dan tak berani untuk mengambil tindakan. Yang keduanya ialah, kalau dia katakan, saya bertegas daripada dulu, kalau dia kata bahawa ada unsur-unsur penyelewengan dalam IHSB, Insaniah Holding Sendirian Berhad khususnya, okey, kenapa 268 orang itu harus dimangsakan untuk tidak dibayar gaji mereka? Sudah masuk bulan yang keempat. Sudah masuk bulan yang keempat. Jadi bagi saya bahawa apakah dia menganggap bahawa kesemua 268 orang kaki tangan Insaniah Holding itu terlibat dalam penyelewengan? Kalau dia mengatakan bahawa ada orang yang bergaji CEO kepada anak-anak syarikat dalam Insaniah Holding ini, gaji sampai 30-35 ribu, kalau itu yang menyebabkan dia tak nak bayar gaji, okey, kenapa dia harus untuk tidak membayar gaji kepada orang yang berkaki kaki tangan rendah, yang bergaji yang lebih rendah? Kenapa harus memangsakan mereka atas orang yang bergaji tinggi sampai 35,000? Jadi saya kata perbuatan itu tidak adil. Jadi kalau dia tak nak bayar gaji kepada orang yang bergaji 35,000 ini, saya fikir tak apalah, sebab mereka itu hanya 2-3 orang, sedangkan orang yang lain itu bergaji masih rendah. Jadi dia harus bayar gaji dan jelaskan status kedudukan mereka hari ini dan juga masa depan mereka, untuk menjamin kehidupan mereka yang lebih baik pada masa yang akan datang. So Datuk macam macam dia kata isu ni dalam kui mampu semua, mana PAS bersedia untuk? Ya, saya bersedia, saya bercabar bersama dengan bekas-bekas exco kerajaan negeri di bawah teraju PAS sebelum ini. Kita bersedia untuk bila-bila, bukan sahaja dalam isu Queen, dalam apa-apa sahaja yang dia kata bahawa bukan saja isu Queen dia ugut kita. Saya kata bila-bila masa dia boleh dedah, sebab kita percaya bahawa semua exco kita telus, amanah. Tak ada siapa pun yang terlibat dalam sebarang bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Dia boleh dedah, dia boleh bongkar apa sahaja. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya buat press conference bersama dengan bekas-bekas exco kerajaan negeri. So
So, jadi dia umum sebelum ni lepas tak nak dedah tu, itu propaganda politik. Ya, sebab itu saya katakan bahawa dia menggunakan isu Insania Holding itu untuk jadikan propaganda politik murahan, untuk menghalalkan tindakan dia, untuk menghalalkan tindakan dia tak nak bayar gaji kepada 268 orang, untuk membawa balik pelajar-pelajar daripada kampus induk yang telah pun kita pindah ke Kuala Ketih, balik ke Mergong, dan untuk menghalalkan tindakan dia, kegagalan dia untuk nak merancang bagaimana nak mencari sumber keuangan yang cukup untuk terus membangunkan Queen pada masa yang akan datang. Kalau dia katakan bahawa Queen menyebabkan beban hutang yang begitu banyak, sedangkan Kerajaan Pakatan Rakyat mengambil alih pada 2008 dengan terpaksa menanggung hutang untuk membina bangunan baru di Wisma Darul Amal itu setahun 25 juta. Kita mampu bayar dan kita telah selesaikan bayar pada tahun 2012. Setahun 25 juta. Sedangkan kalau dikatakan bahawa Queen ini membabitkan 50 juta, dia perlu cari lebih kurang 25 juta lagi untuk meneruskan pembayaran hutang bagi negeri untuk tujuan pembinaan Queen. Sebab dulu kita boleh bayar 25 juta, kita habis dalam bulan 12. Bermakna bahawa dia cari 25 juta lagi. Kita boleh cari 25 juta dalam keadaan kita tidak ada backup kerajaan pusat. Sedangkan bagi saya bahawa kerajaan Barisan Nasional yang ada pada hari ini di backup oleh kerajaan pusat. Jadi sepatutnya tak timbul masalah bagi saya untuk nak bayar hutang dalam keadaan kita yang tak di backup oleh kerajaan pusat dan tak di backup oleh pihak-pihak luar, kita mampu bayar hutang. Bermakna bahawa prestasi Kerajaan Pakatan Rakyat di negeri Kedah pada tahun 2008 sepanjang 5 tahun sangat hebat dan sangat baik. Sebab kita mampu untuk mencari sumber pendapatan untuk membayar hutang yang ditinggal oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum itu. Jadi bagi saya bahawa Kerajaan Barisan Nasional ini lemahlah. Dia tak mampu nak fikir tentang masa depan, bagaimana nak menjana keuangan, dia tak boleh fikir. So alasan tak boleh bayar hutang tu tak boleh terima. Tak boleh terima. Mana semua kerajaan ambil alih mesti menanggung hutang yang lepas dia kena berusaha untuk bayar hutang. Jadi maknanya bagi saya bahawa menggambarkan dia sebagai Menteri Besar dan Barisan Exco ni yang tak cerdik lah, yang tak ada IQ mereka rendah lah, tak boleh nak fikir jauh daripada ruang lingkup pemikiran mereka yang ada pada hari ini.